Kecewa tak dapat jawatan TPM, Perikatan Nasional mahu bertemu Perdana Menteri. Dulu menentang, kini jadi pembela Najib. Rupanya ini punca sebenar. Panas, UMNO bengang, Perikatan Nasional cuba ugut Perdana Menteri. Gempa, Top 5 bertemu, petanda PRU semakin hampir. Lim Kit Siang terkejut, Zaid Ibrahim bela Najib. Perikatan Nasional kecewa dengan Ismail Sabri Yaakob kerana dilihat tidak bersungguh memenuhi terma-terma penting perjanjiannya dengan gabungan itu yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin berkata, Perikatan Nasional mahu menghantar perwakilan untuk menemui Ismail bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian dalam masa terdekat. Kekecewaan itu dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dihadiri Presiden semua parti komponen. Mesyuarat melahirkan rasa kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri yang dilihat tidak bersungguh dalam memenuhi terma-terma penting yang terkandung dalam perjanjian antara beliau dengan Perikatan Nasional, katanya. Hamzah bagaimanapun tidak menyatakan terma-terma yang dikatakan itu dalam kenyataannya hari ini. Sebelum ini didedahkan bahawa Ismail menandatangani perjanjian dengan Perikatan Nasional sebelum naib Presiden UMNO itu dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada Ogos 2021. Menurut salinan perjanjian yang dibocorkan baru-baru ini, jawatan timbalan Perdana Menteri telah dijanjikan kepada tonggak Perikatan Nasional bersatu. Pada 2 Julai, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, beliau telah bertemu dengan Ismail untuk membincangkan pelantikan politik termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri seperti yang dipersetujui sebelum ini apabila gabungan itu memutuskan untuk menyokong kerajaan Ismail. Beliau juga berkata pelantikan timbalan Perdana Menteri adalah antara syarat perjanjian antara Perikatan Nasional dan Ismail. Bekas Perdana Menteri Najib Razak kemudian membidas Muhyiddin kerana tersilap keutamaan apabila membangkitkan perkara itu pada masa rakyat sedang bergelut dengan peningkatan kos sara hidup. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menafikan wujudnya perjanjian rasmi antara Perikatan Nasional dan Ismail, tetapi Setiausaha Agung Taqiyuddin Hassan kemudiannya mengaku merangka memorandum perjanjian antara kedua-dua pihak pada Ogos 2021. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan anggota Jemaah Menteri daripada parti itu mendakwa tidak dimaklumkan mengenai perjanjian tersebut. Sebelum PRU 2018, Zaid Ibrahim merupakan penyokong Dr. Mahathir Mohamad dan antara pengkritik lantang Najib Razak. Namun kini firma guaman barunya telah dilantik mewakili Najib dalam rayuan terakhirnya di peringkat Mahkamah Persekutuan setelah disabit bersalah dalam kes SRC International. Berhubung sebab dia menukar pendiriannya, Zaid menjawab dia tiada komen ketika ditanya Malaysia kini. Namun dalam satu video di Facebook awal bulan ini, bekas Menteri Undang-Undang itu memberi penjelasan yang boleh menjadi pembayang terhadap perkara itu. Masa itu saya yakin dia terlibat dalam skandal 1MDB secara langsung. Selepas mendengar kes di mahkamah, khususnya kes SRC dan 1MDB, saya mengubah fikiran. Sekarang saya yakin Najib kena tipu. Najib ditipu bukan saja oleh Jolo tetapi pegawai-pegawainya, pegawai dalam 1MDB. Dia ditipu oleh Goldman Sachs, dia ditipu oleh Abar Investment dari Abu Dhabi. Jadi kehilangan wang berbilion ringgit itu pada pendapat saya bukanlah kesalahan dia. Dalam erti kata dia yang merancang semua itu, katanya dalam video yang dimuat naik di laman Facebooknya. Zaid berkata lagi, sebagai Perdana Menteri, Najib memang bertanggungjawab terhadap perkara itu. Tetapi itu soal lain. Kebertanggungjawaban itu sebab dia Perdana Menteri. Tapi saya rasa dia bukanlah yang merancang untuk menipu rakyat Malaysia, katanya lagi. Zaid juga mendakwa tindakan kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin untuk menerima penyelesaian berjumlah 3 bilion American dollar dengan Goldman Sachs sebagai tidak adil. Sepatutnya dia suruh Goldman Sachs bayar 49 bilion American dollar, katanya. Dalam pada itu, Zaid berkata dia mahu tahu apakah peranan bank negara dan pegawai 1MDB dalam skandal tersebut. Jadi seolah-olah nak marah seorang saja, Najib, tapi tiada pun tunjuk rasa marah. Kenapa tak jumpa lagi Jolo? Tak ada usaha pun nak cari dia. Tak marah kenapa bank negara tak ambil tindakan. Tak ada rasa marah kepada Maybank dan bank-bank tempatan lain. Yang kita nak marah adalah Najib, katanya. Merujuk kepada Himpunan Peguam untuk membantah penyiasatan terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Najib. Dia berkata, tiada walk for justice untuk bring back Jolo. Tiada orang walk for justice sebab hanya minta 3 bilion American dollar dari Goldman Sachs. Menurut Zaid, kekangan masa mungkin menjadi faktor menghalang UMNO dan Barisan Nasional untuk memberikan penjelasan sewajarnya berkenaan skandal 1MDB sebelum PRU lalu, dan maka ini adalah masanya untuk berbuat demikian. Bukan soal kita nak ketepikan keputusan hakim. Hakim buat keputusan dia. Tetapi kita, rakyat, mesti ada pendirian sendiri. Hakim pun boleh buat silap.
Seluruh dunia kita lihat kes-kes yang hakim silap, tapi biar mereka buat keputusan. Tapi kita rakyat juga mesti faham isu ini. Peranan Goldman Sachs, 1MDB, isu peranan saksi dan pendakwaan. Kita perlu faham semua ini, barulah kita dapat buat keputusan adil terhadap Najib Razak. Saya rasa eloklah kalau UMNO beri penjelasan. Jangan was-was, jangan bimbang nanti orang kata kamu sokong penyangak, kamu penyokong perasuah. Anda perlu yakin dengan pemimpin anda. Kes tak habis lagi pun dan banyak keterangan yang diberi itu cakap dengar atau hearsay. Artinya, ini jolo suruh. Jolo maknanya Najib. Bukti seumpama itu, katanya. UMNO hari ini menemplak Perikatan Nasional yang dilihat mengugut Ismail Sabri Yaakob, malah dengan sinis dan secara tidak langsung mencabar gabungan tersebut untuk bertindak nekat. Ketua Pemudanya Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan tersebut boleh dilakukan Perikatan Nasional agar pilihan raya umum yang baru dapat diadakan segera. Tak perlulah mengugut Perdana Menteri untuk mendapatkan juga jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri lain. Kalau nak tekan button, tekanlah sekarang. Katanya dalam hantaran di Facebook yang turut membuat naik kenyataan media oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin. Terdahulu Hamzah berkata, Perikatan Nasional melahirkan rasa kecewa terhadap Ismail Sabri dan memutuskan untuk menghantar wakil bagi menemui Perdana Menteri terbabit tidak lama lagi. Kata Hamzah, gabungan berkenaan melihat Ismail Sabri tidak bersungguh untuk memenuhi persefahaman yang dicapai sebelum ini dan ia dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dihadiri para pemimpin kanan parti komponen terbabit malam tadi. Mengulas perkembangan terbaru di antara Perikatan Nasional dan Ismail Sabri itu, Ashraf Wajdi mempersoalkan apakah Perikatan Nasional memang takut untuk menghadapi PRU ke-15. Kenapa takut sangat nak hadapi PRU ke-15? Biarlah rakyat tentukan secara mutlak siapakah selayaknya diberikan mandat yang akan menentukan lakaran masa depan kestabilan negara dan kesejahteraan mereka. Selagi ugut-mengugut dan tekanan demi tekanan diberikan dalam kalangan parti-parti yang membentuk kerajaan sementara tanpa mandat rakyat ini berterusan, selagi itulah tiada jaminan kestabilan dapat dicapai sekaligus menghakis keyakinan pelabur untuk melabur bagi memulihkan ekonomi dan inflasi yang dihadapi rakyat ketika ini, jelasnya. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil, turut mempersoalkan apakah Hamzah masih mahu menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Masih mahu tuntut jawatan timbalan Perdana Menteri ke Hamzah? Rakyat ingin kembalikan semula mandat kepada mereka, bukan serah jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Bersatu, katanya. Pada masa sama, Isham mencadangkan Ismail Sabri agar tidak melayan kehendak Bersatu. Katanya jika Bersatu terus memberi tekanan dan mengugut UMNO, parti itu mampu melawan kehendak Bersatu. Perdana Menteri tak perlu layan mereka ini. Jika mereka ugut, kita akan lawan. UMNO parti akan umbi. Ada lebih 3 juta ahli. Usah peduli tuntutan pelompat parti. Rakyat lebih penting daripada mereka ini. Kita bubar parlimen, serah mandat di tangan pengundi, reset dan kembalikan kestabilan politik dan pulihkan ekonomi secepat mungkin, katanya. 5 pemimpin teratas UMNO telah berjumpa pada 27 Julai menandakan pilihan raya umum ke-15 semakin hampir. Sinchu Daily melaporkan pemimpin termasuk Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Perdana Menteri yang juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertemu antaranya untuk menentukan masa paling sesuai untuk mengadakan pilihan raya umum. Susulan pertemuan yang turut disertai timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan 2 Naib Presiden iaitu Datuk Seri Mazhir Khalid dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Seorang sumber memberitahu Sinchu Daily, pilihan raya tidak akan lebih lewat dari Disember tahun ini. Gambar pertemuan top 5 UMNO itu telah dikongsi oleh Ketua Pemuda parti itu, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki, dan perkongsiannya segera mengundang spekulasi pilihan raya. Menurut sumber, Jawatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS dijangka akan mengumumkan untuk menerima hasil Perhimpunan Agung UMNO khas untuk menundakan pemilihan parti kepada dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum. Kata sumber, keadaan itu sekaligus bermakna UMNO tidak lagi perlu melaksanakan apa-apa plan B yang dikabarkan sebelum ini. Perdana Menteri cenderung kepada pilihan raya selepas bajet 2023, tetapi pemimpin lain cenderung mahu mengadakan pilihan raya sebelum pembentangan bajet 2023. Kedua-dua pihak masih berunding, termasuk kemungkinan mengawalkan pembentangan bajet kepada September, kata sumber kepada Sinchu Daily. Sementara itu, Muhammad Hassan memberitahu akhbar itu, pendirian UMNO untuk membubarkan parlimen secara secepat mungkin tidak pernah berubah, tetapi tarikhnya hanya boleh dicadangkan Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Ditanya sama ada soal pembubaran termasuk tarikhnya dibincangkan antara pemimpin top 5, Muhammad berkata perkara itu diserah kepada pertimbangan Perdana Menteri yang mempunyai kuasa mencadangkan tarikh kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri tidak memberi apa-apa janji mengenai tarikh pilihan raya. UMNO pula telah menetapkan pendirian sejak awal, iaitu kami mahu segera membubarkan parlimen, katanya. Sementara itu, berhubung kenyataan Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kecewa kerana Ismail Sabri tidak melaksanakan persetujuan dengan Perikatan Nasional. Sumber berkata perjanjian itu adalah tidak sah.
Kata sumber perjanjian itu tidak diterima dan diluluskan oleh Majlis Tertinggi UMNO dan Perdana Menteri justru tidak perlu meneruti. Katanya, perjanjian hanya sah jika Perdana Menteri menandatangani sebagai naib Presiden UMNO dan mendapat pengesahan Majlis Tertinggi. Hamzah sebelum ini menggesa Ismail Sabri supaya tidak menepis perjanjian yang telah dicapai pada hari pertama Perikatan Nasional menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Susulan daripadanya, Ashraf pula menggesa Perikatan Nasional supaya tidak mengugut Perdana Menteri demi mendapatkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Ahli Parlimen veteran Lim Kit Siam mengakui dirinya terkejut dengan pemikiran baru peguam terkenal Zaid Ibrahim tentang Najib Razak. Dalam satu kenyataan, Lim berkata tidak terlintas di fikirannya bahawa Zaid mengumumkan secara terbuka bahawa dia yakin Najib tidak bersalah dalam urusan 1MDB. Kini saya yakin yang Najib ditipu bukan sahaja oleh Jolo tetapi juga oleh pegawainya. Dia dikelirukan oleh pegawai-pegawainya dalam 1MDB dan ditipu oleh Goldman Sachs dan Abad Investment di Abu Dhabi. Jadi kerugian berbilion ringgit ini pada pendapat saya bukanlah kerana salah Najib, atau dalam kata lain, dia bukanlah yang merancangnya, kata Zaid dalam video yang dimuat naik di laman Facebook. Lim berkata perubahan pendirian Zaid terutamanya selepas penerbitan lebih daripada 100 muka surat penghakiman oleh Hakim Azimah Omar dalam kes saman bekas peguam negara Muhammad Apandi terhadap dirinya adalah mengejutkan. Penghakiman itu menimbulkan keraguan terhadap kebenaran tentang penjelasan Najib bahawa dia menerima sumbangan derma 2.6 bilion ringgit daripada Arab Saudi. Sebagai peguam negara, Apandi menerima penjelasan Najib pada 2016 dan memutuskan untuk tidak mengemukakan sebarang pertuduhan. Najib akhirnya didakwa pada 2018 atas pertuduhan menyelewengkan dana 2.6 bilion ringgit daripada 1MDB milik kerajaan. Bagi Lim tertanya-tanya bagaimana Zaid boleh berubah fikiran selepas membaca penghakiman Azimah, atau adakah dia belum membaca penghakiman ini? Soal Lim. Pada Selasa lalu, Najib memaklumkan Mahkamah Persekutuan bahawa dia telah menggugurkan firma guaman Muhammad Syafi'i Abdullah bagi mewakilinya dan sebaliknya telah melantik Tuan Zaid Ibrahim Suflan TH Liu and Partners sebagai peguam bela yang baru. Zaid pernah menjadi ahli UMNO yang kemudiannya menyertai PKR dan seterusnya menyertai DAP. Dia meninggalkan DAP pada Mei 2020.